الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. بعد Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lepas kita membicarakan bagaimana iman, pengaruh iman ini apabila meresap di dalam hati, iman ini membentuk cara berfikir. Antaranya ialah kejayaan di dalam Islam mengikut keimanan kita. Kejayaan yang dikatakan benar-benar seseorang itu berjaya mengikut iman, bukan berjaya mengikut akal fikiran semata-mata, mengikut iman. Maka kita dah bincanglah semua tu. Sekarang ni peranan iman yang ada dalam hati kita membentuk cara kita berfikir terhadap harta, terhadap dunia. Iman itu membentuk suatu sikap seorang mukmin terhadap dunia ini. Nanti kita baca pula terhadap harta. Macam mana iman ini membentuk cara berfikir kita terhadap harta. Baik. Berdasarkan kepada kepercayaan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala serta sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang maha adil adalah salah satu daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah. Manusia tidak seharusnya merasa sesuatu dan risau menghadapi hidupnya di dunia ini. Begini. Berdasarkan qada dan qadar ni yang kita baca sebelum ni dan juga berdasarkan sifat-sifat kesempurnaan Allah yang kita pelajari, antaranya ialah Allah ni bersifat adil. Qada dan qadar maknanya segala perkara yang akan berlaku telah ditetapkan oleh Allah. Maka orang yang beriman ini menghadapi hidup ini dengan perasaan sentiasa mengharapkan pertolongan Allah, sentiasa berpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila datang sesuatu masalah, maka dia hadapilah masalah itu. Seorang mukmin bila datang sesuatu masalah di dalam kehidupan, dia yakin benda ni baik untuk dia pada hakikatnya. Dia tidak akan mencemuh, dia tidak akan menghina, dia tidak akan melawan sesuatu ketentuan yang Allah dah tetapkan. Kerana apa? Iman tadi mengajar kepada kita Allah ini bersifat adil. Allah ini sebaik-baik pentadbir. Bila Allah dah tetapkan kita begini berlaku, pasti ada hikmahnya. Ini. Siapa yang membentuk cara berfikir ini? Iman tadi. Iman membentuk cara berfikir. Maka orang yang beriman ini tidak ada di dalam kamus kehidupan dia ni nak bunuh diri, tak boleh terima takdir, tak boleh terima ketetapan Allah. Ini tak ada dalam kamus orang beriman. Kenapa kita nak memberontak?
Orang ini akan memberontak kalau dia tak puas hati dengan apa yang Allah tetapkan. Itu bercanggah dengan keimanan yang kita ada. Baik. Manusia yang berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan yakin kepada takdir dan penentuan Allah Subhanahu wa taala serta keadilan. Kita yakin dengan keadilan Allah, maka manusia yang berpegang teguh kepada akidah ini akan melaksanakan kewajipannya sesuai dengan panduan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mematuhi bimbingan rasul-rasul serta percaya kepada balasan akhirat. Maka mereka hidup di dunia ini dengan tidak merasa kebimbangan dan putus asa. Iman tadi, apabila seseorang ini berpegang teguh dengan keimanan dan yakin bahawa segala ini ditakdirkan, ditentukan oleh Allah, dan Allah ini maha adil, maka seorang mukmin ini akan mengatur hidup dia ni sesuai dengan panduan yang Allah turunkan, kitab. Dia akan pastikan hidup dia sesuai dengan panduan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah perintahkan sesuatu, itulah yang dilaksanakan. Apabila Allah melarang sesuatu, itulah perkara yang dia jauhi. Di dalam masa mentaati perintah Allah ini pasti ada kepayahan. Pasal itu dinamakan taklif, ada kepayahan. Tapi seorang mukmin ini akan sanggup berusaha untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala kerana yakin Allah akan memberi balasan yang baik di akhirat. Yakin dengan balasan Allah di akhirat. Para sahabat berjuang menegakkan Islam. Para pejuang-pejuang ini bersusah payah menegakkan Islam, meletakkan Islam ini di tempat yang tinggi. Payah, susah. Belum pasti menang. Belum pasti menang, tapi mereka berusaha. Kerana apa? Kerana itu perintah Allah. Kenapa mereka berusaha? Dah susah usaha juga. Kerana yakin dengan pertolongan Allah dan yakin dengan ganjaran di akhirat nanti. Maka mereka ni terus bergerak di dalam kehidupan ini, berusaha mentaati dan menegakkan agama ini di dalam kehidupan kerana mereka yakin dengan pertolongan Allah. Ada ancaman, ada ujian dan ancaman itu tidak menyebabkan seorang mukmin ini merasa bimbang dan putus asa. Dia tak ada cerita putus asa ni tak ada. Ini iman. Kehidupan kita di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita hendaklah menyerah diri kepada Allah ataupun bertawakal kepadanya. Seperti yang diterangkan dalam perbicaraan mengenai qada dan qadar tadi, kita dapat melihat dengan jelas baik dan buruknya seseorang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi penentuan itu bukan dilakukan dengan sewenang-wenangnya, malah ditentukan dengan adil dan saksama. Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali menganiaya hamba-Nya. Jadi kita dalam hidup ini kita perlu menyerahkan diri kita kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, harap kepada Allah. Apa pun usaha yang kita lakukan, kita yakin dan kita bertawakal kepada Allah, dan kita yakin kejayaan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanggungjawab kita apa? Laksanakan tugas seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dan Tuhan kamu tidak sekali-kali berlaku zalim terhadap hamba-hambanya. Allah tidak berlaku zalim. Jangan ada orang kata kenapa kami ni macam ni, kenapa sampai sekarang kami lemah, kenapa apa salah kami. Itu bukan sifat orang yang beriman. Sifat orang beriman ni dia usaha. Pasal dia yakin setiap usaha, setiap langkah yang dia buat diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dia tak ada cerita kenapa macam ni, asyik kalah, asyik tak berjaya, buat bisnes ni tak buat bisnes ni tak berjaya. Orang pakai riba berjaya pula, ini kita tak nak ambil riba, tak nak ini tak berjaya, tak ada. Yang dia tahu, dia buat mesti sesuai dengan perintah Allah. Itu. Apabila kita melihat seseorang itu ditakdirkan menerima sesuatu keburukan, padahal dari segi zahirnya orang tersebut membuat kebaikan. Kadang-kadang kita timbul masalah ni. Kenapa orang ni dapat keburukan ni? Sedangkan kita tengok orang ni baik, bagus dia ni. Kan? Maka timbullah persoalan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang kata tak adil, betul lah. Seolah-olah kita meragui keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jawapannya macam mana? Jawapannya ialah kita perlulah sedar bahawa apa yang kita lihat itu tidaklah mengikut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menilai orang ni dari segi zahir saja, dari segi zahir sahaja. Kita tidak mempunyai catatan mengenai amalan perbuatan seseorang hamba. Kita nampak masa yang kita lihat tu je. Waktu kita tak nampak dia tu macam mana amalan dia, kita tak tahu. Yang kita kata orang ni baik, kita tengok kat mana? Kat masjid. Masa kat luar kita pernah tengok dia, kita sentiasa bersama dia? Tidak juga. Kita tak tahu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala merekodkan dengan teliti segala gerak-geri lahir dan batin seseorang itu. Sedangkan kita sangka orang tu buat baik, batin dia macam mana pun kita tak tahu. Waktu kita tak nampak dia, kita pun tak tahu dia buat apa. Pasal tu bila sesuatu ni berlaku, kita jangan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tidak mengikut ataupun mencatat setiap detik amalan seseorang. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Dan ingatlah Allah sentiasa mengawasi akan tiap-tiap sesuatu. Allah sentiasa mengawasi. Kita tak. Kita tidak mengawasi perbuatan manusia. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kesusahan kepada seseorang. Dia baik, memang betul baik. Dia berjuang mengikut perintah Allah. Dia bangun pagi, pergi solat, dia puasa, dia ni, dia berjuang nak menegakkan agama. Tapi kita tengok kadang-kadang susah orang ni. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kesusahan kepada seseorang dengan tujuan menguji dan memperkukuhkan sifat-sifat insaniah seseorang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikul tanggungjawab yang besar. Kadang-kadang Allah uji orang yang dikasihi ni. Pasal tu orang yang paling berat sekali diuji ialah para rasul, para nabi, golongan yang dicintai oleh Allah. Mereka ni diuji. Kerana apa? Kerana nak memperkukuhkan sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat insaniah, agar orang-orang ini sanggup memikul tanggungjawab yang besar selepas ini. Demikianlah kita lihat pejuang-pejuang Islam diseksa oleh orang zalim, dan apabila Allah Subhanahu wa taala hendak memuliakan para pejuang Islam ini, maka Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka sebagai syahid, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka segala kenikmatan di syurga yang kekal abadi. Atau Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi mereka di dunia dan menjalankan hukuman. Dengan kemenangan tersebut mereka menjalankan hukuman dan keadilan, sehingga keadilan itu dapat dirasakan oleh hamba-hamba manusia-manusia yang lain. Jadi kadang-kadang seseorang pejuang itu yang memperjuangkan Islam ini, bila Allah nak memuliakan mereka, yang tadi nak menguji, nak uji, makin lama diberi kepayahan. Menguji itu kerana benci kan? Tidak, kerana
tujuannya supaya menguatkan sifat-sifat insaniah mereka untuk memegang tanggungjawab yang lebih besar. Maka diuji. Yang kedua ni, dia berjuang. Allah nak memuliakan para pejuang Islam ini dengan apa? Dengan Allah memberikan kepada mereka syahid. Syahid. Sebab apa? Orang yang syahid ini mereka mendapat nikmat yang kekal abadi. Nikmat terus masuk syurga. Ataupun Allah muliakan mereka ini dengan diberi kemenangan kepada mereka. Maka apabila golongan Islam ini diberi kemenangan sehingga dapat mentadbir, mengurus negara, mereka melaksanakan keadilan, mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam pentadbiran mereka, maka ketika itu manusia ramai akan merasai keadilan dan kebenaran Islam tersebut. Selama mana golongan Islam ini tidak dapat memerintah, maka keadilan yang sempurna tidak dapat dikecapi oleh manusia. Tapi apabila Islam ini mentadbir dan golongan Islam ini pula bercita-cita untuk mentadbir sesuai dengan perintah Allah, maka ketika itu pasti manusia, sama ada Islam ataupun bukan Islam, akan merasai keadilan Islam. Pasal tu tak pernah berlaku di dalam sejarah anak bangsa negara memanggil orang luar untuk membebaskan mereka. Tapi dalam Islam berlaku. Kerana anak bangsa dizalimi oleh bangsanya sendiri. Tapi mereka sanggup duduk di bawah Islam kerana mereka melihat Islam memberi keadilan kepada rakyatnya. Sampai macam itu berlaku. Penentuan untuk memuliakan seseorang pejuang kebenaran dan keadilan dengan syahid atau kemenangan di dunia adalah hak Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang maha mengetahui rahsia zahir dan batin hamba-Nya. Jadi yang berhak memberi, memuliakan para pejuang Islam ini, sama ada dengan syahid ataupun kemenangan, itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tanggungjawab kita apa? Kita laksanakan tanggungjawab kita meletakkan agama Islam ini di tempat yang tinggi. Tanggungjawab kita ialah kita berusaha supaya perintah Allah ini dapat dilaksanakan di dalam kehidupan kita. Bukan sekadar di dalam masalah ibadat, tetapi dalam semua urusan kehidupannya, baik dalam masalah ibadat maupun masalah munakahat, maupun masalah muamalat ekonomi, maupun masalah jinayat, hukum hakam yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan jenayah dan sebagainya. Maka kita berusaha untuk melaksanakannya dengan keyakinan segala sesuatu dalam kehidupan manusia itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penentuan itu dilakukan dengan adil. Maka tugas utama manusia adalah berusaha dan beramal serta berikhtiar mengikut arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita bergerak, berusaha, beramal sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Pasal tu kita tak boleh ikut orang lain. Golongan lain yang dia tahu bila berjuang nak menang. Semua orang nak menang. Tak ada orang berjuang nak kalah. Tak? Semua nak menang. Apa benda yang kita buat, kita usaha, semua kita nak berjaya. Kita berniaga, kita berusaha apa benda pun, kita berjuang dalam apa medan sekalipun, semua nak berjaya. Tetapi orang beriman ni, sifat dia apa? Dia nak berjaya, tetapi jalan untuk mencapai kejayaan itu dia pastikan tidak bercanggah dengan perintah Allah. Itu je beza. Adapun golongan lain, dia tak kisah halal ke haram ke, fitnah ke, buat cerita macam-macam ke, menzalimi orang ke, dia tak kisah. Itu bukan sifat orang yang berjuang Islam ini. Orang yang beriman berjuang Islam ni, dia akan pastikan setiap amal mereka ini, setiap jalan-jalan untuk mencapai kemenangan ini sesuai dengan arahan
Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar dan usaha manusia itu sentiasa diperhatikan dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan nasib seseorang hamba di dunia dan di akhirat. Ini setiap amalan yang kita buat maka diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kebaikan dunia dan juga akhirat. Bukan tunggu kemenangan. Bukan bila menang baru dapat hadiah. Tidak. Setiap amalan yang kita buat untuk mencapai kemenangan dan amalan tersebut semata-mata nak mencari keridhaan Allah, tidak bercanggah dengan perintah Allah, maka dia dapatlah ganjaran. Inilah sifat hidup seorang yang beriman. Dalam hidup dia macam itulah, sentiasa berusaha, berjuang, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehinggalah mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi Islam mengajar kepada kita, kita kena berusaha mengubah keadaan kita. Kita perlu berusaha untuk mengubah keadaan yang ada di dalam kehidupan kita ni. Kalau benda itu tidak bersesuai dengan Islam, menjadi tanggungjawab kita mengubah keadaan itu agar sesuai dengan Islam. Ini perintah. Ini perintah. Jadi orang beriman, dulu kita cerita apa? Iman itu, orang yang berjaya ialah orang yang sanggup mengikut perintah yang diperintah oleh Allah. Bila dia ikut perintah Allah, maknanya dia berjaya. Apabila keadaan itu baik, maka dia pun berjuang supaya bertambah baik. Begitulah keadaan manusia, sentiasa bergerak, bertugas dan beramal. Manusia hendaklah berusaha menjalankan hidup ini menerusi dasar-dasar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia cakap? Manusia, kita ni orang beriman, manusia ni mesti berusaha supaya hidup kita ni sesuai dengan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Islam. Itu tanggungjawab kita. Kita tak boleh, alah asalkan saya dah semayang, pergi haji, pergi umrah, baca Quran, sudahlah. Tak boleh. Habis yang lain tu siapa nak buat? Dalam aspek kehidupan yang lain tu, yang bercanggah dengan Islam, tak sesuai dengan Islam, siapa yang nak perjuangkan? Itu tanggungjawab orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Jadi orang yang ada iman ini, iman tadi mempengaruhi tindakan dia. Iman tadi mempengaruhi tindakan seseorang sehingga seseorang itu bergerak, berusaha untuk memastikan kehidupannya sesuai dengan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan cara itu ia akan menikmati kejayaan dan kemenangan yang hakiki. Bila kehidupan kita ni sesuai dengan perintah Allah dalam semua aspek kehidupan kita ni, maka ketika itulah kita dikatakan orang yang berjaya. Kita kadang-kadang tak ada rasa bersalah. Kita tak ada rasa bersalah. Kalau kita pergi kerja, bila kita pergi kerja, diletaknya peraturan pakaian tak boleh menutup aurat. Kita tak rasa bersalah. Berapa ramai orang, berapa ribu manusia yang beragama Islam, bila pergi kerja, dia letakkan syarat, pakaian mesti macam ni, pakaian mesti macam ni. Sedangkan pakaian itu tidak menutup aurat. Ada orang Islam tak rasa bersalah. Ada orang Islam tak rasa bersalah bila ekonomi kita ini dicekam dengan riba. Dia tak rasa besar. Dia tak ada rasa nak mengubah keadaan itu supaya sesuai dengan perintah Allah. Dia tak rasa. Sedangkan itu tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar. Tapi benda-benda itu yang mengubah sistem tu, kita ke yang mengubah sistem tu? Ada orang kata, apa kena mengena dengan saya, Ustaz? Bukan saya yang tentukan pakaian dia. Tak? Apa kena mengena dengan saya, Ustaz? Dia yang tentukan buat jenis riba lah, apalah. Apa kena mengena dengan saya, Ustaz?
Ada kena-mengena ke dengan kita? Memanglah tak ada kena-mengena tak. Tapi kita diberi peluang untuk menentukan, melantik pemimpin-pemimpin yang akan menentukan sistem bagi kehidupan kita. Boleh faham? Kita diberi kuasa untuk memilih di dalam pilihan raya, untuk meletakkan pemimpin-pemimpin yang akan mengatur sistem kehidupan kita. Maka menjadi tanggungjawab bagi kita memilih pemimpin-pemimpin yang ingin meletakkan sistem-sistem kehidupan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya pemimpin. Maka apa sahaja kerja yang kita lakukan untuk meletakkan pemimpin di atas ini supaya mereka dapat melaksanakan amanah kepimpinannya sesuai dengan perintah Allah, maka kita yang buat kerja pun dapat pahala. Ada persoalan? Terang. Macam tu je. Apa susah-susah pula? Kan? Jadi tanggungjawab kita meletak pemimpin. Pasal tu bila diberi peluang ini, jangan ada orang kata, alah malas lah saya nak pergi mengundi. Jangan orang Islam ni kata, alah ini semua mengundi ni sama je. Mana boleh sama? Tak sama. Jangan pula ada orang Islam tak pergi pula mengundi. Ini diberi kita peluang. Kita tanya, kita ni orang beriman, orang Islam, apa yang menjadi cita-cita kehidupan kita? Kita nak hidup di bawah sistem Islam ke? Ataupun kita nak hidup di bawah sistem, asalkan kita boleh makan sudahlah. Maka menjadi tanggungjawab bagi kita menunaikan amanah tersebut. Setiap apa yang kita lantik, siapa yang kita pilih, maka di sana ada dosa dan pahala. Sebab dulu saya dah cerita, semua amalan kita ini ada dosa dan pahala. Habis memilih dalam pilihan raya ada dosa pahala ke? Ada. Ada dosa dan pahala. Kalau kita pilih seseorang itu kerana kita tahu dia ini nak melaksanakan kebaikan, dia nak melaksanakan keadilan, dia nak melaksanakan sistem yang sesuai dengan perintah agama, perintah Islam, kita bantu dia, bolehlah pahala. Boleh. Kalau kita pilih seseorang, kita dah tahu dah dia ni benci kepada Islam, dia ni anti kepada Islam, dia ni mengikut pengalaman-pengalaman dulu bila diberi amanah, banyak pecah amanah dilakukan, banyak penyelewengan yang dilakukan. Kita pun pilih dia walaupun kita tahu keburukan dia. Itu kita dapatlah saham dia. Begitulah kehidupan kita ni. Semua benda ini ditentukan oleh pemimpin. Sistem ini ditentukan oleh pemimpin. Pasal tu dulu tuan-tuan, orang yang kerja dekat hospital tu, kesian dia. Nurse-nurse tu boleh tutup aurat dulu. Mana boleh? Tak boleh. Bila orang cakap kena tutup aurat, bagi peluang mereka tutup aurat, macam-macam alasan. Ni mengganggu kerja mereka lah, apalah. Maka bila diperjuang, didesak-desak, akhirnya boleh je. Doktor pun pakai menutup aurat, nurse-nurse pun pakai menutup aurat. Sekarang ni di penerbangan tutup aurat ke pramugari tutup aurat? Kenapa tak tutup aurat? Kenapa tak tutup aurat? Polis dulu tak boleh tutup aurat dulu. Polis itu yang menentu sistem. Bila orang kata pramugari, beri peluang kepada mereka untuk memilih pakaian yang sesuai dengan agama mereka. Sebabnya orang Islam nak pakai tutup aurat, bagi peluang. Ini akan merencatkan perniagaan. Ginilah macam-macam alasan. Pasal apa? Orang yang membentuk sistem itu orang yang tidak ada nilai, tidak ada perasaan untuk memperjuangkan agama ini. Sedangkan kita orang Islam ni, tanggungjawab kita memberi seluas-luas jalan ataupun peluang kepada orang Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya. Kita kena bagi peluang. Bila kita bagi peluang, tiba-tiba ramai orang tutup aurat, kita dapat pahala ke tidak? Kerana kita memperjuangkan tu.
dapat pahala. Itulah pentingnya kita sebagai pemilih ini mengundi ataupun memilih pemimpin di dalam kehidupan kita. Baik, manusia seharusnya tidak terpesona dengan kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun yang didapati menerusi jalan-jalan yang menyeleweng daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup ni kita, berjayalah, hebatlah dia. Tapi cara yang bercanggah. Kita jangan terpersona. Seseorang boleh berkata bahawa ia berjaya kerana memperolehi kekuasaan dan kemewahan dengan tidak mematuhi agama Allah dan mendapat kekuasaan dan kemewahan menerusi cara haram, tipu helah dan rasuah. Ada orang dia kata dia berjaya dapat kekuasaan, tapi dapat dengan cara apa? Bagi rasuah, dengan fitnah, dengan menipu. Dia kata dia berjaya. Kita kata berjaya ke? Orang beriman kata yang tu berjaya? Tidak berjaya. Sebab bercanggah dengan perintah Allah. Seseorang ini dikatakan berjaya kalau dia dapat bertindak sesuai dengan perintah Allah. Itu dia kata berjaya. Benarkah ia berjaya? Sedangkan walaupun mereka mendapat kekuasaan dan kemewahan, sedangkan mereka sentiasa gelisah, keluh kesah dan ketakutan lantaran ia mengetahui punca kekayaan dan kekuasaan yang mereka perolehi adalah mengikut jalan yang salah. Berjaya ke tu? Duduk kat rumah tak senang, ini nanti SPRM datanglah, yang ni orang keluarkan isu ni lah, tak senang duduk. Berjaya? Mana berjaya? Ia sentiasa takut dan gelisah kalau kekayaan dan kekuasaan itu terlepas dari tangannya. Di akhirat kelak sudah tentu ia tidak akan mendapat keuntungan dan kemuliaan. Dekat dunia pun hati dah tak tenteram. Orang yang pegang kuasa, bila dah tak ada kuasa, menggelabar terus. Takut-takut orang yang dapat kuasa ni ambil tindakan lagi ni. Pasal kata berjaya, tapi hati tak tenteram. Itu sebenarnya bukanlah kejayaan. Sebaliknya, orang yang berusaha dengan cara-cara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melanggar batas-batas yang ditetapkan, seterusnya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hasil dan ganjaran usahanya, maka mereka ini menghadapi hidup dengan tenang dan damai. Kita tak buat apa-apa kesalahan. Hidup damai, tenang. Kejayaan itu. Hidupnya tenang dan damai. Tidak ada sesuatu yang merugikannya. Bahkan jalan-jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menjamin hidup dirinya dan masyarakat. Kalau kita buat bertindak sesuai dengan perintah Allah, Allah jamin kebaikan bagi seseorang itu dan juga masyarakat. Kerana jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah jalan kebenaran dan keadilan. Apabila tegak kebenaran dan keadilan sesuai dengan apa yang dipinta, yang ditetapkan oleh Islam, maka akan terpancarlah sinar kebaikan dan kebenaran serta kesentosaan di dalam hidup di muka bumi ini yang dapat dikecapi sama ada oleh manusia maupun makhluk-makhluk yang lain. Pasal tu bila Islam ini dilaksanakan dalam kehidupan, bukan setakat manusia je dapat kebaikan. Bukan manusia Islam dengan orang yang bukan Islam je dapat kebaikan. Makhluk lain pun dapat kebaikan. Penyalahgunaan kuasa itu apa, sungai-sungai tu kan dicemarkan. Mengganggu tak makhluk lain? Ganggu. Kenapa jadi macam tu? Kerana tidak mengikut apa yang ditetapkan oleh agama. Kita tidak boleh memudaratkan diri dan kita tidak boleh memudaratkan orang lain. Itu ajaran agama. Itu bila Islam ini dapat kita laksanakan dalam kehidupan, maka kita akan mendapat kebaikan dalam hidup ini dan masyarakat lain pun akan merasai kebaikan dan juga keadilan daripada ajaran Islam ini. Sehingga kan orang-orang yang bukan Islam merasa aman apabila duduk di bawah
orang-orang Islam yang mengambil berat tentang agama. Dia merasa aman. Yang dia takut apa? Dia takut kalau beri kekuasaan kepada orang yang Islam tapi tak ambil berat tentang agama. Sebab agama lain pun macam tu, dia pandang. Agama lain pun dia kata orang yang berpegang dengan agama ni, ini orang baik. Dia katalah macam tu. Kan? Pasal tu kita dalam sejarah kehidupan kita, apabila Islam ini disampaikan dengan cara yang betul dan dilaksanakan dengan cara yang benar, maka kebaikan Islam itu dapat dilihat oleh orang-orang Islam maupun yang bukan Islam. Mudah-mudahan tuan-tuan, kehidupan kita ini sentiasa mendapat keridaan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk sentiasa berusaha bersama-sama untuk memastikan kehidupan kita, sistem kehidupan kita ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.